Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan rahmat dan kasih sayangnya, inayah pertolongannya, Dia masih mengizinkan kita untuk duduk dan mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi ini, memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambahkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita akan sambung bacaan kitab kita. Dalam kuliah yang lepas, kita telah sebut berhubung dengan sebesar-besar dosa, sebesar-besar penderhakaan yang paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kuliah yang lepas juga kita telah sebut dengan jelas bagaimana asal usul kepada perbuatan menyengutukan Allah yang dilakukan oleh manusia. Bagaimana mula-mula manusia itu mengangkat orang-orang yang saleh. Asal usul kepada berhala itu adalah daripada kalangan orang-orang yang saleh. Apabila mereka ini mati, kata Allah Azza wa Jalla, syaitan membisikkan pada telinga mereka untuk membina ataupun menjadikan sesuatu sebagai peringatan, yang mana akhirnya binaan ataupun ukiran ataupun patung atau berhala ini daripada diagung-agungkan oleh generasi awal, bertukar dan bersilih ganti sehinggalah manusia mengambil mereka itu sebagai sembahan. Apa yang mereka sembah? Ketulan-ketulan batu. Siapa yang mencipta ketulan batu itu? Siapa yang mengukir dan menjadikan berhala ataupun patung yang kemudian diangkat patung itu menjadi sembahan? Bukankah juga tangan-tangan manusia? Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, orang yang beriman, muslim, mereka yang dikurniakan akal yang bersih, mereka yang dikurniakan akal yang waras, hanya orang-orang yang beriman yang mentauhidkan Allah, mereka inilah aqlus salim,
akal yang sehat dan sempurna. Kenapa tuan-tuan? Sebab apa? Jadi orang Islam, jadi orang beriman ni, perkara yang paling besar nikmat akal. Hanya orang yang mentauhidkan Allah sahajalah orang yang akalnya berada pada landasan yang benar. Kita tak nak sebut sebaliknya lah. Sebab itu kita selalu mendengar di atas mimbar khatib sebut apa? Kita berlindung kepada Allah daripada perbuatan yang memperbodohkan akal yang waras. Apa dia perbuatan yang memperbodohkan akal yang waras? Apa dia? Khurafat. Sebab itu di awal khutbah kita tegaskan, kita minta Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada perbuatan syirik, perbuatan khurafat, kerana ini di antara tindakan yang memandulkan akal. Sebab apa tuan-tuan saya sebut benda itu di awal kuliah ini? Allah Azza wa Jalla menyebut di dalam surah Al-Hajj ayat 73. Kenapa kita ambil ayat tu? Ibnul Qayyim bawa dalam kitab ini. Apabila Al-Imam Al-Hafidh Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala membincangkan soal betapa teruknya manusia yang menyengutukan Allah, betapa lemahnya manusia yang mensyirikkan Allah, di antara ayat yang dibincangkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim adalah ayat surah Al-Hajj 73. Ayat ini mengajar kita untuk berfikir. Di dalam Al-Quran Allah kerap menggunakan al-amthal. Dalam Quran kalau tuan-tuan baca, sehingga sebahagian ulama menghimpunkan misal. Apa dia misal? Perumpamaan yang Al-Quran guna. Analogi, contoh. Quran dia suka guna umpamanya. Quran sebut apa? Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan. Allah tak malu. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan, untuk membuat suatu misal, suatu permisalan, suatu perumpamaan. Apa dia? Ba'udah. Apa dia ba'udah? Ba'udah, nyamuk, mosquito. Allah tak malu untuk menjadikan contoh, menyebut tentang makhluk nyamuk. Nyamuk ni kalau kita kaji, subhanallah, kita boleh masuk Islam, kita boleh kuat iman kita hanya kerana nyamuk. Nyamuk ni binatang yang paling kecil. Nyamuk dengan rimau mana besar? Tuan-tuan, mana besar? Rimau. Tetapi berapa orang yang mati kerana nyamuk dengan berapa orang yang mati kerana rimau? Dan dengan nyamuk Allah Ta'ala kayakan sebahagian besar orang. Dengan adanya nyamuk, berapa orang boleh kaya? Dan berapa orang boleh kerja di atas nyamuk tu? Sebab itu perumpamaan, apabila Allah menjadikan suatu perumpamaan, dia sesuatu yang besar. Walaupun pada nilaian kita, dia tak ada macam nothing lah. Nyamuk tampak itu mati. Tapi kalau rimau main lari dah. Tapi dengan nyamuk tu Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan sebahagian besar.
Penyakit kita tak pernah dengar lagi, penyakit berkaitan dengan rimau, tapi nyamuk, denggi, zika, JE, mari daripada mana? Nyamuk. Lepas itu Allah kata, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udah fama fawqaha, ataupun yang lebih kecil atau lebih lemah daripada nyamuk. Yang ni yang kita nak baca kan. Al-Hajj 73. Lepas itu tuan-tuan, Quran dia kerap guna binatang, sehingga ada orang tulis haiwan di dalam Quran. Allah sebut tentang Al-Ankabut, spider. Allah sebut tentang An-Nahlu, lebah. Nak suruh kita kaji. Semua makhluk Allah ni semua yang daif, lemah, tetapi kesan dia besar. Allah kata apa? Saya ingat kalau orang kafir baca ayat ni, tak payah kaji seluruhan Quran, dia kaji ayat ni ya, dia masuk Islam. Hatta kita yang was-was, atau kita yang mungkin sebahagian kita yang buat amalan-amalan khurafat, pergi minta bomo, keramat ke apa ke, bila baca ayat ni, saya ingat banyak benda yang boleh mengetuk hati-hati kita. Allah kata, ya ayyuhan nas. Allah tak panggil ya ayyuhalladzina amanu, pasal ayat ni rujuk kepada orang kafir. Allah kata, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah panggil wahai manusia. Duriba mathal, dibuat kepada kamu suatu misal, suatu contoh, suatu perbandingan, perumpamaan. Duriba mathal, dibuat kepada kamu suatu contoh, permisalan, satu perumpamaan untuk kamu fikir. Sebab itu Al-Quran, Allah di dalam agama ni, di antara kempen yang paling besar yang Quran selalu ulang, kempen berfikir. Sebab itu orang beriman, dia kena guna akal untuk melihat kebesaran Allah. Sebab itu kata para ulama, Allah sebut tentang salat pada 2-3 tempat. Allah sebut tentang zakat, haji pada 2-3 ayat sahaja. Tetapi apabila Allah menyentuh tentang kedudukan akal, tentang pentingnya, besarnya peranan akal, boleh dikatakan puluhan tempat Allah menyebut tentang akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun. Banyak. Allah kata, tidakkah kamu berakal? Tidakkah kamu berfikir? Tidakkah kamu merenung? Tidakkah kamu mengkaji? Sebab itu orang yang belajar agama, orang yang ada uqul, orang yang ada akal. Akal yang bagaimana? Akal yang tak menerima setiap benda yang dia dengar, dan dia tak telan semua benda yang sampai. Tetapi Quran kata dia ulul albab, dia berakal, dia kaji, dia dengar, dia analisis, baru dia terima. Itu baru orang yang berakal. Duriba mathal fastami'u lah, Quran kata dengarlah oleh kamu contoh itu. Quran kata fastami'u, dengar elok-elok. Dia tak kata fasma'u, dia kata fastami'u. Istama'a, istami'u. Dia ada beza dengan sama'a yasma'u. Dia kita dengar elok-elok. Sama'a pun dengar, istama'a pun dengar, dua-dua dengar. Tapi dia Quran Arab, bahasa Arab. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Kami jadikan Quran itu dalam bahasa Arab. Bahasa yang halus, bahasa yang kalau orang belajar, pasal itu Quran kalau kita baca terjemahan, dia tak sampai, dia kena pergi belajar bahasa Arab. Tapi dalam kita nak belajar tu, kita dengar lah kan. Tuan-tuan duk pergi ana anta pun tersilap kan. Ada duk pergi belajar nak try bercakap kan. Ana saya dengan anta awak
baru belajar tertukar. Anta sampai lama dah. Ana main mana? Kawan yang dengar dia nak habaq aku ke dia nak tanya dia? Hantam sajalah lebu, cakap. Lama-lama dia boleh ya. Bahasa dia kena cakap kan. Satu orang kawan dia pergi belajar di luar. Sampai hari pertama, orang ceritalah, ni pun riwayat, tak tahu sahih tak sahih, tapi tak apalah, bukan riwayat hadis. Dia nak pergi beli telur, dia lupa telur. Kadang-kadang benda simple ni kita bukan tak erti, terlupa. Apa Arab kata telur tu? Dia tak ingat perkataan bidun, telur tu. Nak pergi beli telur, nak balik masak dia asrama. Yang kedai tu baqalah, kedai runcit tu tanya nak beli apa? Dia kata alladzina yakhruju min duburid dajajah. Panjang macam dia baca Quran, alladzina yakhruju min duburid dajajah, sesuatu yang keluar ia daripada dubur ayam. Nasib baik tuan kedai baqalah tu tak kata sadaqallahul azim. Tak apa, saya nak kata, saya nak bagi semangat tuan-tuan, cakap ya. Hatta yang gelak tu pun dia belum tentu boleh sepatah arah. Macam orang belajar bahasa Arab, dia pergi Mekah, kita contohkan kan, dia sesat. Ihdinas siratal mustaqim. Arab kata astaghfirullah. Dia tunjuk aku jalan yang lurus, dia nak balik ke hotel kan. Ana fi dhalalin mubin. Aku di dalam kesesatan yang nyata. Tak apalah, janji entah cakap. Bunyi Arab tahu kan. Fastami'ulah, dengarlah oleh kamu perumpamaan itu. Apa dia yang Allah Ta'ala nak cerita? Apa perumpamaan yang besar itu? Allah kata apa? Innal ladhina tad'u min dunillah, innal ladhina tad'un, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu, yang kamu seru itu, tad'una min dunillah, yang kamu seru, yang kamu minta, yang kamu berdoa kepadanya, min dunillah, selain daripada Allah. Siapa? Berhala. Siapa? Kubur. Allah kata min dunillah, sembahan-sembahan itu, berhala-berhala itu, tokong-tokong itu yang kamu cipta dengan tangan kamu, kemudian kamu sembah. Allah kata apa? La yakhluqu dzubaba. Subhanallah. Allah kata satu perumpamaan untuk membuka minda kamu, untuk membuka akal kamu, untuk memasukkan hidayah ke dalam hati kamu. Allah kata sembahan itu lam nun. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab atau tuan-tuan baca Quran, jumpa perkataan lan nun, dia panggil nafi lil abad. Macam tuan-tuan baca ayat walan tarada. Dia bahasa Arab ni kadang-kadang dia guna lam, kadang-kadang dia guna lan. Tetapi bila dia guna, bila Quran atau bahasa Arab guna lan, nafyu lil abad, sampai bila-bila, mustahil. Kalau dia kata lan atakallam, sesama sekali, sampai bila-bila aku tak akan bercakap dengan hang. Satu bila Quran kata walan tarada ankal yahud walan nasara, sama sekali Yahudi dan Kristian tak akan setuju dengan kamu. Quran kata lan yakhluqu, sama sekali, sampai kiamat, abadan abada. Berhala yang kamu sembah, yang kamu minta hajat kepada dia, yang kamu seru, yang kamu berharap dia menolong kamu, mengangkat kesusahan kepada kamu, dia itu tidaklah mempunyai kuasa hatta untuk mencipta seekor lalat. Zubab. Allah kata macam mana dia nak tolong kamu, macam mana dia nak bantu kamu, macam mana dia nak jadi Tuhan, macam mana dia diangkat menjadi Tuhan, hatta akan lalat pun dia tak boleh cipta.
di kalangan ahli tafsir, apabila mereka bahas kenapa Allah menyebut zubab, Allah tak sebut binatang lain, kerana itulah binatang yang paling lemah, paling lekeh, paling hina, paling simple, paling mudah. Kau suruh buat gajah demam kot. Lalat tuan-tuan, lalat mai kibah lagu tu. Allah cabar jika kamu suruh pasal itu. Allah kata ni untuk orang-orang kafir ni, orang-orang kafir ni yang buat berhala habis ratusan juta bilion ringgit, buat punya besar, suruh dia buat lalat. Tengok, kalaulah dia panggil apa tuan-tuan, dia panggil satu perbandingan. Kalau lalat yang begitu lekeh pun tak boleh buat, apatah benda yang lebih besar. Sehingga Allah kata apa? Walau ijtama'u lah, walaupun mereka itu berijtima', mereka itu berkumpul, mereka itu bersatu, mereka itu berpakat untuk nak buat lalat, tak mampu. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lah nak buka betul-betul minda, kita kata apa yang dia boleh bagi pada engkau. Tuhan sifat dia apa? Allah apa? Sifat Allah. Kita bagi dia makan ke dia bagi kita makan? Untuk menjadi Tuhan, untuk sifat Tuhan itu, Allah kata apa? Dia yang memberi rezeki, dia yang mencipta, dia yang mengurus takbir. Tetapi berhala yang disembah itu bukan kata dia bagi rezeki, kita pula duk jamu makan. Tiba-tiba dia jadi Tuhan. Tuan-tuan tengok cerita Piramli tak? Tengok tak cerita Piramli? Quran kot tak jumpa cerita Piramli. Apa satu watak tu, dia tu pergi minta kerja. Akhirnya dia jadi apa? Dia pergi minta kerja kan. Lepas tu lalas sekali, isap rokok. Surat ada surat. Pergi potong rumput. Hatta kita dengan anak kita pun, kita bela dia, kita bagi makan kan, tiba-tiba dia suruh kita. Masuk akal. Sebab itu kita selalu sebut dalam bahasa kita, aku bagi hang makan. Betul tak? Tuan-tuan guna tak ayat tu? Aku bagi hang makan, aku bela hang, bagi hang tempat tinduk, hang nak lawan aku. Hatta kita dengan anak kita pun, kita menggunakan sifir yang sama. Sebab itu apa yang diberi kepada kamu sehingga kamu mengangkat dia menjadi Tuhan, Allah kata dia tak boleh buat lalat sekalipun. Sebab itu kita kata orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah batu, orang yang menyembah benda yang dia buat benda tu, kemudian dia pergi minta benda tu, benda yang dia buat dengan tangan dia, kemudian dia berharap supaya benda tersebut tolong dia. Di manakah akal yang waras boleh terima benda macam ni? Sebab itu tuan-tuan, orang yang ada akal, dia tidak akan memilih selain Islam. Pasal itu Islam agama yang tegak di atas fitrah. Kalau orang tu betul-betul menggunakan akal yang fitrah, akal yang benar, tanpa ada sebarang faktor lain, bila dia tengok pada hakikat Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia bagi makan, Tuhan yang dia cipta, Tuhan yang dia buat, Tuhan yang dia boleh letak di mana yang dia nak, sehingga ke satu tahap dia boleh maki Tuhan tu. Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Maki Tuhan macam tu. Tengok cerita Nustan kan? Dia lawan-lawan, dia kalah. Dia lawan-lawan, dia kalah. Dia pergi kuil, maki. Baru menang. Lepas tu orang Melayu pun tengok, nak kena maki dulu ni baru boleh menang. Doa tak makbul. Lepas tu dia pun mula tak boleh kira Tuhan ni kan. Banyak orang yang putus asa dengan Tuhan. Allah kata apa lagi? Wa in ni Allah nak cerita lekehnya, daifnya, teruknya
Berhala itu Allah kata wa in yaslubuhumudz-dzubab syai'a. Jikalah lalat tu, dah lah nak buat lalat tu pun tak boleh. Lalat tu mai hinggap di berhala tu. Kan? Macam ni ya. Lalat ni ada banyak tafsiran lah. Satu, orang kafir dia sembelih lembu, dia sembelih kambing, dia pergi jamu. Jamu siapa? Berhala. Lepas itu dalam akidah kita tak boleh sembelih sesuatu selain untuk Allah. Tak boleh. Nabi kata man zabaha li ghairillah, siapa yang sembelih untuk selain Allah, dia telah syirik. Dia pun sembelih. Okey tuan-tuan. Kita duk makan ni, kita duk makan. Makan ni lalat mai. Tuan-tuan buat apa? Ha? Tuan-tuan buat apa? Khibah. Kan? Lalat mai nak urus makanan ni. Bagi sekali. Kan? Tapi tuan-tuan tengok berhala. Berhala bila kita sembelih kan dia pun sembelih. Sembelih pergi letak dekat berhala, lepas tu lalat main urung, betul tak? Betul tak tuan-tuan? Berhala tu buat apa? Ha? Astaghfirullah. Tu pun orang boleh sembah lagi. Tak apa, bagi kerajaan Melayu Islam sekarang. Lalat main hurung pun hang tak boleh nak tepih. Macam mana hang nak jadi tuan takbir alam? Quran kata. Sampai kita pula nak main tolong. Tepih kat dia. Allah jam. Tuan-tuan apa ni? Nampak? Kalau lalat tu main ngek ni sang hidung, dia buat apa? Pondok keras situlah. Tiba-tiba kita main, tolonglah hujan tak turun berapa hari. Lalat hingga atas hidung aku pun tak boleh buat apa. Sebab itu kita tak perlu nak bahas panjang-panjang. Dari sudut engkau tengok sendiri. Quran kata duriba mazal. Kau tengok aku nak buat contoh. Kau tengok contoh tu. Kau fikir tengok. Pasal itu tuan-tuan, manusia ni bukan kerana dia tak boleh tengok. Bukan kerana dia buta. Bukan buta mata. Buta apa? Hati perut. Pasal itu Quran tengok. Bila Allah sebut khatamallahu ala qulubihim. Sebab itu orang kalau kita baca hujah, bagi dalil, bagi keterangan, sebut nas, dia tak mau terima, dia tak mau dengar, dia tak mau tengok. Bukan masalah pada telinga dan mata dia, tetapi masalah pada qulub, hati dia yang telah ditutup daripada menerima hidayah. Ini besar. Sebab itu kita tengok kadang-kadang ada orang buta lebih celik, ada orang buta lebih faham, ada orang buta lebih hidayah. Abdullah ibni Maktum, Umi Maktum, Abdullah bin Umi Maktum buta tapi dia sahabat Nabi. Berapa ramai yang celik lawan Nabi. Nampak? Sebahagian tafsir dia kata apa? Wa yaslubuhumudz-dzubab, iaitu apabila lalat itu datang yaslub, mari nak curi, mari curilah. Sebahagian kaul dia kata dulu orang Arab dia tuang za'faran di atas berhala tu. Macam-macam lah tuang kan. Kalau setengah agama dia tuang apa? Dia tuang susu. Macam-macam lah tuang susu lah, tuang za'faran. Lalat ni main macam dia hinggap tu maksud dia curi, yaslub. Dia mari macam ambil ya. Tuan-tuan, katakanlah kita duk buat satu-satu benda, mai kucing tu dia sambak ikan kita. Mai binatang tu dia sambak. Tuan-tuan buat apa? Hambat lah, ligan. Bahala? Hambat lah.
Nak hambat lagu mana? Dia nak pergi duduk tang tu pun kena angkat. Sebab itu Allah tutup tentang Allah kata apa? Allahu Akbar. Ayat ujung dia kata apa? Da'ufat talib wal matlub. Da'ufat talib wal matlub. Lemahnya at-talib yang meminta, wal matlub yang diminta. At-talib yang meminta, fa'il. Matlub yang diminta, maf'ul. Siapa dia yang meminta? Siapa dia yang meminta? At-talib. Banyak tafsiran lah. Quran kata dha'ufat talib wal matlub. Lekehlah, lemahlah, dhaif. Pasal itu kita manusia, orang beriman, kita selalu apa-apa tuan-tuan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya dalam hidup kadang-kadang duduk merenung, tengok muka anak saya. Kita sehabis mungkin akan buat segala daya dan upaya dengan segala kudrat yang kita ada, memastikan tak ada satu benda buruk yang akan kena pada anak yang kita kasih dan cinta. Sebagai seorang ayah, tuan-tuan pun saya pasal benda yang sama. Kita akan buat habis mungkin. Jaga, tambahlah tuan-tuan. Jenuh kita peduh, jenuh kita kawal, jenuh kita kepung. Tak bagi anak kita kena penyakit, tak bagi jatuh ke, tak bagi apa ke. Duk tengok tu ya. Tak lepas mata kita duk perhati. Tetapi dhaifnya insan. Wa khuliqal insanu dhaif. Sejauh manakah kita boleh memastikan anak dan orang yang kita jaga, anak lah, tak payah ramai anak. Tuan-tuan, berapa orang anak? Ada siapa yang lebih daripada 10 dalam masjid ni tolong angkat tak? Kita nak bagi hadiah percutian. Kadang-kadang anak macam saya 2 orang je, 2 orang. Tu pun rebah kita tak ada tengok. Dalam kita duk tengok nak habaq betapa dhaif, lemahnya manusia itu, walaupun dia berusaha sedaya upaya semampu mungkin untuk memastikan keselamatan anak-anak dia, tetapi walaupun di bawah tanggungan dia 2 orang, dhaifnya manusia, keburukan tetap berlaku. Sebab itu orang beriman, saya selalu ingatkan diri saya, ajak bila kita hantar anak kita, kita lepaskan anak kita, u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hamma. Hendaklah tuan-tuan melepaskan anak tuan-tuan ataupun siapa sahaja, di sebalik usaha yang kita lakukan, kita menyedari hakikat insan yang lemah itu. Ya Allah, aku melindungkan anak ini dengan kalimah Engkau yang maha sempurna daripada syaitan, daripada binatang yang berbisa, daripada pandangan jahat manusia. Kerana sebaik-baik penjaga itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tenang dan lapanglah hati kita bila kita lepas anak kita pergi. Demikian insan. Demikian hakikat manusia. Hatta kita dalam diri kita pun kita duk jaga tuan-tuan. Tuan-tuan. Care. Alert. Peka. Tetapi manusia. Pagi-pagi tuan-tuan baca apa? Pagi baca apa? Kita Allah macam-macam keluar tak tahu penyakit duk tang mana. Kena tang mana kan? Ni depa kata semua pembukaan kita nak sentuh pun tak berani. Dah sentuh tak pegang hidung. Satu hari tersentuh. Sanitizer tak ada. Nak garu hidung, jenuh duk gitu. Depa kata jangan sentuh hidung ustaz. Satgi kita pergi pegang hidung, kita gatal hidung. Nak lemah manusia. Satu Allah hantar satu kuman tak nampak. Apa dhaif. Kita bangkit pagi lepas salat subuh, kita keluar.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul basir. Ringkas. Kita mulakan kerja kita, kehidupan kita, bismillah, dengan nama Allah. Alladzi la yadurru, yang mana tidak akan kena mudarat. Nabi kata apa tuan-tuan? Sesiapa yang membaca ayat ini pada waktu pagi, tidak akan tertimpa kepadanya musibah yang berlaku secara faja'ah, tiba-tiba. Siapa yang baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ard wala fis sama', tak akan kena kepada dia musibah yang berlaku secara tiba-tiba. Allah jaga dia sampai dia balik. Kita pergi satu tempat tak tahu apa ada, kita baca apa? Pasal itu tuan-tuan rasa tak? Macam mana Nabi nak ajak pergantungan kita dengan Allah, sehingga dalam setiap tindakan kita, kita keluar daripada rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Paling mudah, paling ringkas. Tuan-tuan langkah keluar pagi itu sebelum naik kereta, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Aku serahkan diri ini kepada Allah. Lepas tu Nabi kata kalau berhenti mana-mana tempat, kita baca apa? Apa maksud tangnu baca? Tuan-tuan faham tak falsafah? Tuan-tuan faham tak apa mesej yang Nabi nak sampaikan? Dalam setiap keadaan, kita naik kereta ada doa, kita pergi satu tempat baru sampai ada doa, kita nak duduk ada doa, kita nak makan ada doa, nak masuk tandas ada doa. Apa maknanya? Apa maksud kepada semua doa itu? Dia bukan ritual yang tak berkesannya doa itu kerana kita menganggap dia sebagai satu bacaan yang kosong. Baca tu pasal apa? Pasal dulu mengaji dia pun suruh baca, langkapa suruh baca, ustaz duk pesan suruh baca, yang ni sunnah. No. Makna kepada bila kita nak masuk baca, kita nak keluar baca, Nabi nak mengajar insan hidupnya bergantung kepada Tuhan yang Maha Besar. Faham? Itulah maksud kepada doa tu, pergantungan manusia. Sehingga dalam setiap tindak langkah kita, Allah, 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 Allah. Seakan-akan kita tak mampu untuk, memang tak mampu, bukan seakan-akan, memang tak mampu. Tapi apa maksud kalau orang tak baca? Satu orang tak baca, apa makna dia? Kita kata tadi, orang yang setiap langkah dan perbuatannya ada doa yang Nabi ajar, dia baca. Itulah menyedarkan hakikat dia tu lekeh. Da'ufat talib wal matlub. Lemahnya manusia itu. Tapi satu orang kalau dia buat kerja, dia tak baca. Pertama, dia rasa kerja yang dia buat itu di atas kemampuan dan kebolehan dia, tanpa perlu dia bergantung kepada Tuhan. Dalam surah Fatir ayat 13, surah Fatir ayat 13, surah yang ke-35, tuan-tuan buka. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut tentang lemahnya berhala yang disembah. Itu orang beriman ni tuan-tuan. Kita walaupun hakikat kita ni macam saya kata tadi, kita ni rasa lemah. Memang kita lemah. Tetapi sumber kekuatan yang mari kepada kita itu seperti mana yang disebut oleh Nabi kepada siapa? Ajak. Nabi sebut kepada Abu Bakar. Ketika mana duduk langgar, Abu Bakar takut. Nabi kata la takhaf wala tahzan. Beritahu, pasak dalam minda anak-anak kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, kita lemah, kita takut. Tetapi yang memberikan kekuatan, yang memberikan satu keberanian kepada orang beriman ini, pergantungan dia kepada Tuhan. Sebab itu saya sebut dengan jelas kepada tuan-tuan, semakin kuat, semakin dalam, semakin besar pergantungan kita, kita menyerahkan diri kita kepada Allah,
itulah sumber kekuatan yang sebenar. Di samping kita buatlah usaha. Janganlah serah macam orang yang sesat tu. Siapa yang tak takut dalam hidup ni? Dengan apa yang kita tengok di depan, yang kita tahu semakin buruk, bukan nak semakin elok ni, semakin buruk. Kita nak makan apa? Bolehkah kita nak bertahan? Cukupkah kita nak makan ni? Lepas ke? Soalan-soalan itu tuan-tuan boleh membunuh kita sebelum masa kita. Ada harapankah kita ni? Yang bagi support, yang bagi kita tenang, bila kita tahu di depan kita, di belakang kita ada Tuhan yang sentiasa Amman yujib. Tuhan tanya kita. Tuhan nak cakap dengan kita. Tuhan panggil kita Amman yujib. Tuhan kata siapa nak dengar? Dan kadang kita tengok dalam situasi lah ni, tuan-tuan rasa siapa nak tolong kita? Tuan-tuan rasa siapa nak boleh tolong kita? Orang yang kita harap nak boleh tolong kita pergi jadi punca pula duk kelang kabut ni. Aduh. Amman yuji muttar idza da'a. Tuhan tanya kita siapakah yang nak dengar? Manusia ni, termasuk saya, masalahnya bila kita bergantung kepada orang. Bila kita bergantung kepada orang, orang yang kita bergantung, dia boleh jatuh. Tapi bolehkah Tuhan jatuh seperti mana jatuhnya orang yang kita berpaut ni? Jadi kita tak takut. Kita cakap apa yang betul, kita habaq apa yang betul, nasihat apa yang betul, buat apa yang betul. Manusia, pemimpin, pergi, datang dan pergi. Hidup dan hari ni kita sokong dia tolong kita. Esok barangkali orang tukar dia, barangkali dia mati, barangkali dia lupa kita. Manusia. Bukan kata orang yang ada sekarang, hatta kita pun, hatta anak-anak kita pun, dia duduk dengan kita pasal apa? Pasal dia tak boleh keluar pada rumah. Bila dia boleh keluar, dia pun belah keluar. Tetapi Tuhan kata amman yujib muttar. Bila orang tu susah, siapa nak boleh dengar? Allah duk tunggu nak dengar. Tapi kita dengan Tuhan, kita duk rasa macam mana Tuhan nak bagi aku makan? Macam mana Tuhan nak tolong aku? Situ pergantungan kita dengan Allah. Tapi bukanlah menafikan usaha. Tak, kita usahalah. Tapi amman yujib. Kita angkat tangan, kita kata, ya Allah, tolong saya. Lepas itu dalam hadis Nabi kata doa silah. Doa itu senjata guna. Allah kata dalam surah Fatir ayat 13, Allah sebut walladzina tad'u min dunihi. Dalam ayat tadi min dunillah, dalam ayat ni min dunihi. Allah kata walladzina tad'un. Dan orang-orang yang tad'un, yang kamu seru itu, min dunihi, selain daripadanya. Maksudnya Allah refer kepada siapa? Berhala yang kamu ni nak bagi tahu, kata berhala yang kamu sembah itu sesuatu makhluk yang sangat dhaif. Apa dia Allah kata? Ma yamlikuna min qitmir. Allah kata lemahnya, miskin, dhaif. Berhala tu la yamlikun, dia tak ada apa satu pun milik dia. Nak bagi macam mana? Pasal tu Arab kata faqidus syai', faqid.
Orang yang tak ada, la yu'ti, dia tak boleh bagi. Betul tak? Ada tak tuan-tuan? Saya bagi contoh macam ni lah. Tuan-tuan boleh berjalan, duduk serumah dengan orang lumpuh. Siapa yang pergi ambil air? Siapa dia yang mangkit pergi ambil air? Kita hak boleh berjalan ni, jaga orang lumpuh. Dia tu lumpuh. Lumpuh kiri kanan, tangan pun lumpuh. Duk terbaring. Kita sambil duk tengok TV. Oi, hampir ambil air segelas mai kat kau. Mangkit kah? Dia tengok kita, kita tengok dia. Siapa bodoh? Macam itulah hakikat mereka yang meminta kepada sesuatu la yang melikun. Quran kata hatta kitmir. Kitmir apa kitmir? Quran sebut tuan-tuan perkataan tu. Kitmir ni, tuan-tuan ada kurma di rumah? Ada kurma? Balik pergi buat. Antara minuman Nabi suka nabis. Tapi jangan rendah lama sangat. Balik saya kadang-kadang buat lah, rajin dia buat lah. Nabi suka rendam kurma semalaman, esok pagi minum. Tapi kalau lama sangat dia boleh jadi nabis ni. Di sisi Ahnaf dia macam nabis ni dia boleh mabuk. Tapi tuan-tuan balik pergi buat semalam, dia ada khasiat sedap. Tuan-tuan pergi kupas tu, saya nak ceritanya tuan-tuan pergi kupas buah tu, jangan buah biji. Pergi kupas tu, rendam layak. Biar semalaman, esok langgah minum. Sedap. Balik. Kalau rajin sikit, blend. Blend dengan susu. Fresh milk ke, apa ke, blend. Balik pergi buat. Resipi saya. Saya mengijazahkan resipi tu pada semua yang mai pada malam ini. Muttasil sanad dia bersambung dengan saya. Jadi balik pergi buat. Dia berkata Allah nak berzikir pun tak boleh kena ada sanad. Bancu hayak pun kena ada sanad. Nak pakai serban pun tak apalah tuan-tuan. Kata orang. Saya nak cerita kitmir tu, bila tuan-tuan kupas kurma tu, dia akan ada satu selaput. Selaput tu Allah, depa duk terjemah selaput bawang. Tak masuk. Saya nak terang tak boleh, nak ceramah tak boleh, tak nak abang tak boleh. Balik pergi buat. Kalau tak ada, pergi cari kurma. Saya kadang-kadang duk kupas-kupas, bila pegang di tangan, teringat ayat ni. La yamliku. Nipih macam tu pun tak ada di sisi berhala tu. Tiba-tiba kita nak minta rezeki pada dia. Minta kat bomoh. Betul orang Melayu ni teruk lah. Apa tarik duit? Menurun duit. Ini semua kerja orang bodoh. Dia kata Tok Bomoh tu boleh buat turun duit. Ada saya pergi mana tak tahu, cerita sakan lah. Tidur duit keluar kot kaki. Ada yang pergi hantar seguni dengkrin, esok mai ambil duit seguni. Berapa pengerah dia? Yang menurun nombor ekor, yang habak nombor, yang tukar dengkrin jadi duit, tu pun balas duit pengerah. Faham kedok ni? Kalau hebat sangat boleh tukar apa dengkring jadi duit, kita pi tengok kot lah rumah besar, istana besar ke apa ke, pi tengok ya Allah, nak kata mesra rakyat pun tak mesra lu, teruk punya rumah. Rumah siapa hang bawa aku ni? Rumah ni bukan sebarangan orang, dia boleh tukar dengkring jadi duit. Pasal itu rumah dia lagu ni. Dia ni boleh habak nombor apa, esok naik Piramli pun dah buat cerita kan. Esok naik nombor berapa? Tu apa dia tu? Dia panggil apa tu? Apa? Teropong ajaib, bukan teropong ajaib. Teropong ajaib tu pun tak tahu. Nampak? Tang tu akidah betul.
Dia pun tak tahu nombor. Dia pun tak tahu benda gaib. Tuan-tuan, tiba-tiba dia kata dia tahu nombor esok. Ish. Lepas tu tiba-tiba dia tak tikam. Oh, dia ni jenis orang soleh, tak main nombor, tapi dia habaq nombor. Canam. Sudahlah kuliah malam ni, berhenti dekat ni lah. Malah nak syarah. Kita kata pasal apa? Dia tak tikam dah, dia tahu. Oh, dia tak main, judi ni haram. Tapi dia habaq nombor, suruh kita pergi tikam. Dia tak mau terlibat. Tu dia hampa mengaji kitab apa ni, buta perut pelu ni ya. Dia ni semayang ustaz kerap ni. Macam mana dia boleh nombor ni? Oh, dia semayang kerap, dia semayang banyak. Malaikat lah habaq nombor tu. Tu dia. Malaikat mana habaq nombor ekor? Tu pun ada orang Melayu pergi beratuk. Lepas tu pantang pula. Oh, ingat. Dah kena esok. Jangan lupa anak-anak yatim. Oh. Jangan lupa pula masjid. Bagilah sikit. Allahu Akbar. Yang ni dia panggil halalan tayyiba mubarakan fih. Apalah tuan-tuan agama apa ni? Boleh duk pergi percaya benda karut lagu ni. Dia kata ustaz pakai lebah. Takkan pakai lebah nak menipu? Saya tak tahu. Kemudian Quran cerita lagi pasal berhala ni. Ni semua ni kita nak buka minda pasal tu tuan-tuan. Bila kita selalu dengar kita bersyukur nikmat yang paling besar, nikmat apa? Nikmat iman dan Islam. Tak ada yang lebih besar dan tak ada benda yang lebih hebat Tuhan bagi kat kita melainkan agama yang bersih ni. Pasal tu bila kita tengok orang kafir mengaji hebat, terbang naik pergi ke bulan tu, naik ke bulan. Sakan naik ke bulan. Buat sampai kita pun tak tahu punya canggih. Tapi mai tang akidah jahil sejahil-jahilnya. Orang putih hebat tapi bila mai tang akidah pergi sembah ketua batu. Tuan-tuan kalau ni jantung ni sakan tau jantung kita ni. Kira orang yang pakar jantung ni kira sakan lah. Macam mana dia boleh. Ni tuan-tuan tahu. Sahabat saya duk AJN dia cerita jantung tu ambil tak tepi. Ambil bawa keluar. Buh balik tak? Buh balik lah. Pernah terlupa buh. Jek. Allah tak buh. Tapi nak habaq Quran kata apa? Quran kata ni yang hampa sembah tu termasuk yang kita duk pergi minta kat kubur, yang geng-geng kuburiyun geng pergi minta kat kubur, tolonglah Tok Syekh, tolonglah Tok Syekh. Quran kata apa? In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Fatir ayat 14. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Quran kata kalaulah kamu seru mereka, mereka tak boleh dengar. Pasal tu Ibrahim kepok rapat tersungkur. Siapa buat? Fata. Ada satu budak muda, dia tak berapa berkenan dengan Tuhan kita, dia duk maki Tuhan kita. Dia ni yang buat ni. Panggil dia mai. Hang kau buat? Dia kata siapa pula? Barang bukti mana? Barang kes mana? Kapak duk di tangan aku, kau duk di tangan berhala tu. Kalau orang dia tak baca hadis, tak baca dalil pun, dia suruh tengok kapak duk di tangan siapa ya. Kapak duk di siapa? Dia lah buat. Dia kata pula, Ibrahim jangan main-main. Hang pun tahu dia ni tak boleh buat apa. So, pasal tu Quran kata, tuan-tuan bisa dengar ayat. Fabuhital ladzina kafar, maka tersingkap dan terbongkarlah apa? Kebodohan dan penyelewengan orang kafir. Fabuhital ladzina kafar. Walau sami'u, Quran sindir lah. Walau sami'u, kalaulah makna tak boleh lah. Kalaulah depa dengar, mastajabu lakum. Kamu boleh buat apa? Kita pergi minta kat orang mati. Orang mati tu sebenarnya harap kat kita, doa kita. Kita yang boleh tolong dia, dia tak boleh tolong kita, dah mati dah, putus dah. Tuan-tuan, sebagai penutup, marilah kita sama-sama merenungi surah Yunus ayat 106 dan 107. Ini ayat-ayat akidah. Ayat-ayat akidah. Allah kata, "Wala tad'u min dunillah." Jangan sesekali kamu menyeru dan minta dan berdoa kepada selain Allah
yang sifatnya ma la yanfa'uk, yang tidak boleh memberikan apa-apa manfaat kepada kamu, wala yadurruka, bukan sahaja dia tak boleh menolong kamu, memudaratkan kamu pun tak boleh. Tapi Allah kata dalam ayat tu, ni jangan duk pergi minta, jangan duk takut. La yanfa' wa la yadar, dia tak boleh tolong dan dia tak boleh apa-apakan kamu. Pasal tu kita tak takut. Satu orang sahabat dia nak buka hotel, dia ajak saya pergi tengok. Dia tahu orang gempak dia. Gempak apa? Dia takut ni jenis main ilmu hitam. Banyak dah yang duk meniaga kot ni tak lekat, lari keluar. Dia tahu ustaz mai sikit lah. Dia pun ilmu hitam, kita ilmu putih. Kan? Kita pagak sikit lah ustaz. Kan? Baca-baca apa sikit ni ustaz mai lah. Dia kata pasal kok ni memang sakan duk main jenis-jenis tu. Tak apa, kita pergi lah, buatlah makan sikit. Nak jamu siapa? Nak jamu ustaz, takkan nak jamu hantu. Tapi tak pergi, mereka sudah lah. Pasal apa? Kita pun takut lah sakan kan. Kopi tak boleh. Tapi cerita kata duk main hantu bukanlah tak adalah hantu tu. Tapi kita buat bergelok, semayang doa. Dia kata ustaz, tak padan kalau takat semayang doa, dia kena buat juga sesuatu. Allah, kalau semayang doa pun tak cukup, apa dia lagi? Kadang-kadang orang kita dia semayang, dia doa, tapi dia rasa macam tak kemah. Ada tak rasa? Tuan-tuan jangan duk pasal gitu pula. Dia tahu semayang lah. Semayang dah ustaz, doa cukup. Tak ada lah yang kau baca-baca apa, mbuih-mbuih kau tanam-tanam apa, kau cucuk-cucuk apa, tak ada, pasang-pasang apa, tak ada. Tak ada. Tak ada. Nak ajak apa, Nabi pun tak ajak apa. Tu lah. Cukup kau dengan semayang. Cukup kau kita berdoa. Sakan tu dia pun buat tu, pandai tu, dia pun pakai hak siap tu. Tu dia. Lepas tu dia pun pakai hak siap. Ada yang petua pula, kalau dia pun hantar hak siap, kita pun nak kena pergi cari hak siap juga, baru dia kena buku dengan ruah. Tu dia elok. Quran kata la yanfa'. Dia tak boleh buat apa, dia tak boleh bagi kebaikan, dia tak boleh. Satu semalam bila saya sembang, dia kata ustaz makan nasi kandang. Saya pun heran nasi kandang ni lah. Nasi kandang ni saya heran tuan-tuan. Pelari apa dia pakai? Yang saya tahu, yang saya confirm dia pakai pelari apa? Tikui. Saya pergi makan di satu nasi kandang. Tak boleh sebut lah ni bersamaan ni. Saya duduk makan, mufti pun ada duduk ujung tu, kawan-kawan dari ujung tu. Dia pun duduk angkat kaki. Dia pun duduk angkat kaki macam duduk lari. Dia tak hampa pasal apa? Dia pun duduk gelok. Dia pun duduk ujung, saya duduk tengah. Mufti duduk ujung tu. Pasal apa hampa? Tikui duduk main kat bawah meja. Yang kita duduk bantai kat atas. Tu yang sedap. Satu kedai nasi kandang lagi sakan. Yang tu duduk main kat bawah. Satu lagi nasi kandang penuh, beratuk. Ni, dia jadi satu permandangan indah. Panorama tau. Dia lari kat atas. Kedik. Kita pun sambil duduk makan, duduk tengok. Oh, yang ni mondok ke katuri. Orang makan cerah, tak ada jampi apa pun. Tiba kita main nak kena buat pelari ni. Yang pelari sungguh dia ni memang pandai ustaz buat pelari. Laku. Memanglah laku. Dah hampa semua pakat duk pemik kat dia. Yang lari tu dia lah bukan hampa. Apa menega ni, tak ada kawan saya pun ramai menega beratuk jual nasi lemak, tak ada pakai apa pun. Kan? Ya. Tapi tak boleh habaq lah. Kalau tuan-tuan habaq lagi sakal lah dia menega. Allah kata wa in yamsaskallahu bidurrin. Ni Allah kata ni, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalah illa huwa. Cukup ah? Cukup. Allah kata jika dia memberikan sesuatu mudarat, musibah, bala, tak ada siapa boleh buat apa-apa. Fala kashifa, tak ada siapa boleh kasyaf. Kasyif ni dia singkap. Perkataan dia singkap. Tak ada siapa boleh singkap. Tak ada siapa boleh angkat. Tuan-tuan lepas i'tidal tuan-tuan baca apa?
Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Lagi baca apa? Setengah orang dia kata, lama ustaz baca apa? Baca kunut doa. Banyak tuan-tuan masa kita i'tidal, antaranya doa akidah, doa tauhid. Kita baca doa ni kita tak heran lah. Doa apa tuan? Masa i'tidal Nabi baca, Allahumma la mani' lima a'taita. Allah. Doa lekeh, doa tu bukan lekeh doa tu. Kita rasa pasal orang ni dia nak doa panjang. Setengah orang doa tu besar, azim, tapi dia doa rasa macam doa ni ustaz. Bismillah. Bismillah. Tapi makna dia azim, doa tu besar, doa tu agung. Kita rasa lemah, kita rasa doa tu tak ada apa. Cuba tuan-tuan faham tak doa Nabi baca ni. Sakan tak? Saya terjemah. Allahumma la mani' lima a'taita. Ya Allah, tak ada siapa boleh halang, tak ada siapa boleh sekat, dan tak ada siapa boleh tolak apa yang lima a'taita, apa yang kau nak bagi dekat aku. Tu dia makna dia. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tak ada siapa boleh nak bagi kalau kau tak izin benda tu. Dia macam timbal balik, betul tak? La mani', siapa nak mai sekat, nak mai halang, nak mai cabut, nak mai tarik. Tapi kalau kau yang nak bagi, sampai. Tapi kalau orang nak bagi, mu'tiya, orang nak mai bagi, orang yang nak bagi, manusia yang nak bagi, tapi kau tak nak. Wala mu'tiya lima mana'ta, tak ada siapa boleh bagi kalau kau tak nak. Wala yanfa' zal jad minkal jad, tak adalah kebesaran dan manfaat orang yang ada kebesaran. Allah lah yang memiliki kebesaran. Doa yang pendek tu tuan-tuan, yang kita rasa lekeh tu, yang kita rasa kadang-kadang orang kata, cukup ke ustaz, baca lagi sikit, baca. Dia mau karang panjang sampai amin amin, sampai tak tahuan butiak. Lepas itu orang kata macam mana ustaz? InsyaAllah boleh. Kalau tak dapat, Tuhan tak bagi. Tapi jangan kita isi borang. Tak. Pisah dah. Tak. Putus setiap dah. Tak. Apa tak buat apa ni? Orang nak tutup dah ni. Allahumma la mani' lima a'taita. Ambil mertun, buh sudah. Awak ni. Allahumma la mani'. Usaha dulu lepas tu. Lepas tuan-tuan katalah apa-apa permohonan, borang, contoh borang. Isi semua, buat semua dah, ikut spek dah, ikut peraturan dah, ikut apa yang dia minta apa semua dah, buh dalam tong, buh dalam pa, hantar pus ke apa. Allahumma la mani' lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa' zal jadka minkal jad. Kawan kerani yang ambil tu pun astagfirullah, ini kena jaga ni. Tawakal. Keluar list tak dapat, ada benda yang Tuhan ganti. Tuhan nak naya aku, orang ya, Tuhan dah insan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.